Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Azhim bin Hamidun bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan poster bagi subjek PPPY 1172 Fiqh Muamalat wa Jinayah yang bertajuk Pengkategorian Harta dalam Muamalah Islam dari Sudut Kekekalan Zat. Umum kita ketahui bahawa harta dalam muamalah Islam ini dapat dikenali melalui jenis-jenis atau ciri-cirinya yang tertentu. Kumpulan kami memilih untuk mengulas mengenai ciri kekekalan zat yang terdapat dalam sesuatu harta. Kekekalan zat yang hendak dibincangkan ini terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama ialah al-istihlaki dan yang kedua adalah al-istikmali. Kategori yang pertama ialah al-istihlaki. Al-istihlaki ini membawa maksud sesuatu yang tidak dapat diambil manfaat dan kegunaannya secara wajar melainkan dengan menghabiskannya. Atau erti kata lain, harta dalam kategori al-istihlaki ini akan hilang dan terhapus zatnya apabila ianya digunakan. Dan al-istihlaki ini pula terbahagi lagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah al-istihlaki al-hakiki dan yang kedua adalah al-istihlaki al-hukmi. Harta yang tergolong dalam bentuk al-istihlaki al-hakiki ini dilihat akan lupus zatnya secara hakiki, seperti contoh makanan, minuman ataupun bahan bakar. Manakala harta al-istihlaki al-hukmi akan lupus secara hukum sahaja apabila ianya bertukar tangan kepada orang lain walaupun keadaan fizikalnya itu masih utuh. Seperti contoh wang ringgit. Kategori kedua di dalam perbincangan kekekalan zat di dalam sesuatu harta ialah mal al-istikmali. Para ulama mendefinisikan mal al-istikmali dengan ma yatahaqqaqul intifa'u biistikmalihi miraran ma'a baqa'i ainihi. Maksudnya, sesuatu harta yang dapat digunakan secara berulang-ulang kali dalam keadaan zatnya yang masih terpelihara dan kekal pada waktu tempoh yang panjang ataupun selama-lamanya. Sebagai contoh, rumah, pakaian, tanah ataupun motosikal. Seterusnya, saya masuk pula beberapa faedah pembahagian bagi harta istihlaki dan juga harta istikmali. Berdasarkan faedahnya, yang pertama, harta istihlaki ini dapat menerima kontrak ataupun transaksi yang bertujuan untuk pakai atau guna habis atau ianya juga tidak perlu dipulangkan balik ainnya. Contohnya seperti hutang dan pinjam makanan. Dengan kata lain juga, harta istihlaki ini adalah harta yang kena habiskan ataupun harta yang zatnya itu tak kekal. Jadi kita juga boleh katakan yang harta tersebut tak boleh digunakan berulang kali. Faedah pembahagian yang kedua adalah harta istikmali ini boleh membuat kontrak atau transaksi sewaan dan pinjaman. Sebab sifatnya ataupun zatnya itu kekal. Dan harta istikmali ini juga kita boleh menggunakannya berulang kali lah. Contohnya seperti kereta dan motor. Manakala harta istihlaki pula dia tak sama seperti harta istikmali. Di mana harta istihlaki ini kita tidak boleh membuat kontrak ataupun transaksi sewaan dan pinjaman. Jadi harta istihlaki ini adalah berdasarkan satu kaedah fiqh. Innal ijarah la yasuhu an taradda ala istihlaki al-aini. Yang bermaksud sesungguhnya sewa menyewa tidak dapat dilakukan ke atas harta istihlaki. Dan seterusnya faedah pembahagian yang ketiga pula adalah harta istihlaki juga adalah harta yang tidak boleh diwakafkan. Sebab apa ia tidak boleh diwakafkan? Sebab zatnya itu tidak kekal. Ataupun boleh juga kita kata harta yang boleh kita ambil manfaatnya dengan cara menghabiskan zatnya. Manakala harta istikmali pula adalah harta yang kita boleh wakaf. Sebab harta tersebut boleh diwakafkan sebabnya zatnya itu kekal dan juga digunakan berulang kali. Dan faedah pembahagian yang terakhir bagi harta istihlaki dan juga harta istikmali adalah
Kedua-duanya harta ini boleh menggunakan kontrak jual beli dan juga simpanan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.